Salam sejahtera dan selamat datang kepada semua ke channel ini Current Sphere MY. Pada video ini kita ingin bercakap ataupun kita ingin ulaskan pasal satu topik yang sedang hangat diperkatakan menjelang pilihan raya negeri Sabah ke-17 nanti. Bila kita sebut pasal PRN Sabah, antara soalan utama yang terus timbul dalam kepala semua orang adalah siapa calon ketua menteri kalau gabungan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan berjaya membentuk kerajaan. Nah, soalan ini memang bukan saja ditanya oleh rakyat Sabah, tetapi juga diperhati dengan serius oleh pemimpin-pemimpin pusat. Dan yang lebih menarik, seorang penganalisis politik terkenal, Musli Oli, baru-baru ini tampil dengan pandangan yang cukup berani. Dia pun sudah sebut nama-nama yang beliau anggap sesuai untuk memimpin Sabah. Tapi, adakah rakyat Sabah bersetuju? Mari kita cerita sedikit. Oke, kawan-kawan, macam yang kita semua tahu, kerjasama antara Barisan Nasional Sabah dan Pakatan Harapan Sabah untuk menghadapi PRN Sabah ke-17 ini memang satu perkembangan politik yang cukup besar. Gabungan ini dianggap satu kuasa baru, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelum ini di dalam konteks politik negeri Sabah. Tetapi, walaupun nampak menarik di atas kertas, gabungan ini terus menimbulkan persoalan yang besar. Siapa yang akan menjadi ketua menteri kalau mereka menang? Ini bukan persoalan kecil, ini adalah soal hala tuju negeri Sabah untuk 5 tahun akan datang. Dan siapa tokoh yang layak ingin menjadi wajah kepada kerajaan negeri? Baik, bila kita tengok kepada barisan kepimpinan Pakatan Harapan Sabah, kita nampak ada beberapa nama dari PKR, DAP, Amanah dan juga APKO. Tetapi pengaruh parti-parti di dalam konteks politik Sabah masih lagi dianggap agak lemah. Mereka belum berjaya menembusi kawasan-kawasan majoriti bumi putra Sabah secara meluas. Jadi realitinya PH Sabah mungkin tidak cukup kuat untuk ketengahkan calon ketua menteri sendiri. Apatah lagi dalam pertandingan 3 penjuru dengan GRS dan juga Warisan. Sebab itu, Musli Oli, seorang penganalisis politik yang sangat dikenali di Sabah, tampil dengan satu kenyataan yang menarik. Dia kata untuk UMNO Sabah, isu calon ketua menteri ini tidak begitu kompleks. Menurut Musli, walaupun Datuk Seri Bung Mokhtar Radin pernah menjadi watak utama UMNO Sabah, tetapi disebabkan masalah undang-undang yang beliau hadapi, beliau mungkin bukan calon yang paling sesuai buat masa ini. Tetapi Musli kata UMNO Sabah tidak ketandusan tokoh. Dia ada sebut 2 nama yang besar, yaitu Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan dan juga Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak. Antara 2 nama ini, Musli secara terbuka menyebut bahwa Saleh Said Keruak patut dipertimbangkan dengan serius. Saleh ini bukan calang-calang orangnya. Dia sekarang adun usukan dan juga bendahari UMNO Sabah. Beliau pernah jadi Ketua Menteri Sabah dari tahun 1994 hinggalah 1996 dan juga pernah menjawat jawatan Menteri Komunikasi dan Multimedia di peringkat persekutuan. Musli kata pengalaman Saleh ini sangat luas, bukan saja dalam hal ehwal pentadbiran negeri, tetapi juga dalam memahami selok-belok hubungan antara kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Ini penting sebab sekarang ini kita tahu banyak isu panas sedang timbul, termasuklah isu perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63 yang masih belum selesai sepenuhnya. Ada juga tekanan daripada pemimpin-pemimpin negeri Sabah yang mahu lebih kuasa otonomi dan hasil minyak dikembalikan kepada Sabah. Jadi Musli kata Sabah perlukan seorang pemimpin yang bukan sahaja ada pengalaman, tetapi juga boleh jadi jambatan antara kerajaan negeri dan juga persekutuan. Saleh katanya seorang yang tepat untuk tugas itu. Tetapi mari dulu kita fikir bersama-sama. Adakah ini sebenarnya langkah ke belakang? Atau ini satu strategi bijak untuk memastikan kestabilan politik Sabah? Kita tahu bahwa Saleh Said Keruak sudah lama di dalam politik. Malah beliau pernah meninggalkan UMNO dan menyertai Bersatu pada tahun 2019, kemudian kembali ke UMNO pada tahun 2021. Jadi kita boleh tanya, adakah ini
tanda bahwa Saleh seorang pragmatik, atau adakah ini sekadar permainan politik semata-mata? Dan bagaimana pula dengan Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan? Beliau juga pernah menjadi tokoh utama dalam pentadbiran persekutuan dan dikenali sebagai antara arsitek utama dasar ekonomi Sabah semasa zaman Barisan Nasional. Tapi beliau agak menyepi selepas PRU 14. Adakah beliau masih relevan dalam konteks politik Sabah hari ini? Satu lagi perkara yang menarik, adakah rakyat Sabah bersedia untuk menerima calon-calon lama ini semula? Dalam banyak perbualan di media sosial dan lapangan, ramai anak muda Sabah kata mereka mahukan wajah yang baru. Tokoh yang lebih dekat dengan rakyat, lebih tegas dalam memperjuangkan ME63, dan lebih bebas daripada politik lama yang dianggap penuh dengan kepentingan pribadi. Kalau kita tengok balik kepada keputusan PRN Sabah 2020, rakyat jelas menghantar isyarat bahwa mereka mahukan perubahan. Ketika itu gabungan rakyat Sabah yang dipimpin Haji Jinor menang besar dan UMNO yang dipimpin oleh Bung Mokhtar hanya mendapat sedikit kerusi. Jadi adakah keputusan itu masih mencerminkan sentimen rakyat Sabah hari ini? Dan kita juga kena tanya, bagaimana hubungan antara Saleh dan Haji Jinor sekarang? Jangan lupa, Saleh pernah menyertai Bersatu, parti yang diketuai Haji Ji di Sabah sebelum kembali semula ke UMNO. Kalau BN dan PH berjaya tawan semula Sabah, adakah ini akan mencetuskan semula perebutan kuasa antara orang lama Sabah? Lebih menarik lagi, adakah ini satu strategi halus UMNO untuk kembali kuasai Sabah melalui kerjasama dengan PH? Kita tahu, selepas PRU 14 dan kejatuhan kerajaan BN, UMNO mengalami kejatuhan besar di Sabah. Tetapi sekarang dengan gabungan bersama PH, adakah mereka sedang membina semula kekuatan secara senyap-senyap? Dan tidak lupa juga, bagaimana pula dengan reaksi rakan gabungan dalam PH Sabah? Adakah PKR, DAP, dan Amanah akan berpuas hati jika jawatan Ketua Menteri terus diberikan kepada tokoh UMNO? Bukankah ini akan mencetuskan ketegangan dalaman yang bakal melemahkan gabungan itu sendiri? Soalan-soalan ini semua memang panas dan pastinya akan terus menjadi topik utama sepanjang kampanye PRN nanti. Apapun kenyataan Musli Oli ini jelas menunjukkan bahwa UMNO masih lagi belum putus asa. Mereka masih mahu kembali menerajui Sabah dan mereka percaya mereka masih ada tokoh yang sesuai untuk memimpin negeri ini. Tapi semua ini akan bergantung kepada satu perkara, yaitu penerimaan rakyat Sabah. Adakah rakyat akan beri peluang kedua kepada tokoh-tokoh lama ini? Atau adakah mereka akan pilih untuk kekal bersama JRS di bawah kepimpinan Haji Jinor? Atau mungkin beralih semula kepada warisan di bawah Syafiq Abdal? Jadi sekarang kuasa ada di tangan rakyat Sabah. Adakah kamu ingin meneruskan dengan gabungan baru UMNO dan PH? Atau kekalkan yang ada sekarang? Dan kalau Datuk Saleh Said Kerouak jadi calon Ketua Menteri, adakah Anda rasa beliau benar-benar layak dan mampu? Atau adakah kita sebenarnya perlukan pemimpin generasi baru untuk membawa Sabah ke tahap seterusnya? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Kami ingin dengar suara Anda semua. Dari pantai timur sampailah ke pedalaman Sabah. Dan jangan lupa untuk like video ini, share video ini, dan subscribe kepada channel ini Karens VMY dan tekan lonceng supaya tidak terlepas isu-isu politik panas dan penuh kontroversi seperti ini. Sampai jumpa lagi di dalam episode yang akan datang. Teruskan berpikir, teruskan bertanya. Salam sejahtera, salam perjuangan, sekian. Terima kasih semua.